Mendahului kontingen pertama ketentraman awam ialah Wira-Wira Barisan Harapan atau Frontliner diketuai Tuan Hairil Hilmi bin Mokhtar dari Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri. Kontingen gabungan agensi-agensi kerajaan dan sukarelawan ini memainkan peranan penting sewaktu negara diuji pandemik COVID-19. Tepukan kepada Wira Barisan Harapan terdiri daripada Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, pihak berkuasa tempatan Perbadanan Putrajaya dan Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menyusul ialah kontingen Jabatan Kastam Diraja Malaysia diketuai Penguasa Kastam Tuan Muhammad Hairil bin Mat dengan kekuatan 209 pegawai dan anggota terdiri daripada pelbagai perkhidmatan. Turut serta ialah bahagian penguatkuasaan Custom Operational Battle Force Response Escort atau ringkasnya COBRA. Pancaragam Akademi Latihan Rela Malaysia, pimpinan Drum Major Nurliza binti Abu Qasim dengan kekuatan 40 anggota. Kontingen Jabatan Sukarelawan Malaysia membariskan 209 pegawai dan dipimpin oleh penolong Suruhanjaya Kanan Rela Muhammad Khairul bin Ahmad. Melangkah bersama moto Setia Berbakti. Rela diberi kepercayaan sebagai barisan hadapan dalam membendung penularan wabak COVID-19 serta lain-lain penugasan bersama pasukan polis Diraja Malaysia dan National Task Force selaras dengan objektif jabatan memelihara dan mengekalkan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, keharmonian, kesatuan dan perpaduan rakyat. Menghampiri pentas kenamaan ialah Pancaragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pimpinan Drum Major Sarjan Pertahanan Awam Muhammad Ridwan bin Abdul Rahman dengan kekuatan 40 anggota. Menyusul ialah kontingen Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pimpinan Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Huzaimi bin Rauf, dibantu Major Pertahanan Awam Ashraf bin Abdul Aziz dan Major Pertahanan Awam Muhammad Rohaidi bin Halim selaku penolong Ketua Perbarisan. Dengan kekuatan 209 anggota, kontingen ini turut disertai anggota Pasukan Khas Pertahanan Awam PASPA. Dengan moto pasukan sedia pantas berintegriti, APM merakyatkan perkhidmatannya dalam mencapai visi menjadi agensi pertahanan awam yang unggul dalam pengurusan bencana. Acara pembarisan dan perarakan diteruskan dengan menampilkan Pancaragam Jabatan Pengangkutan Jalan pimpinan Drum Major Muhammad Syahrul Amin bin Muhammad Azhari dengan kekuatan 40 anggota lain-lain pangkat. Menyusul ialah kontingen Jabatan Pengangkutan Jalan dengan kekuatan 209 anggota diketuai oleh Pegawai Penguatkuasa Tuan Muhammad Hafiz bin Usman. Kontingen ini memperlihatkan pakaian operasi JPJ yang membuktikan ketegasan JPJ untuk terus berusaha memastikan ekosistem jalan raya kekal selamat dan membebaskan pengguna dari kemalangan jalan raya menerusi penguatkuasaan dan advokasi yang lebih mapan menjadikan organisasi pengangkutan jalan bertaraf dunia. Berikut ialah Pancaragam Sekolah Henry Gani di bawah Jabatan Bencana Malaysia, pimpinan Drum Major Syahrizan bin Izwan Shah dengan kekuatan 44 orang anggota. Tampil segak bergaya dengan kekuatan 209 anggota dan diketuai Timbalan
berserta tema Hari Penjara yang ke-232 memperkasa komuniti koreksional. Transformasi Jabatan Penjara ke arah penjara sejahtera berfokus kepada meningkatkan lagi keupayaan modal insan, mewujudkan pusat pembangunan ketamudunan budaya kemanusiaan selaras dengan Mandela Rules, memastikan keselamatan masyarakat terlindung dari menjadi future victim. Berikut ialah pancaragam Jabatan Imigresen Malaysia yang diketuai oleh Pegawai Imigresen Calvin Simlai Sun. Manakala Sarjan Major Pancaragam ialah Pegawai Imigresen Haji Hairul Effendi bin Hamidan dengan kekuatan 40 anggota lain-lain pangkat. Menyusul kontingen Jabatan Imigresen Malaysia terdiri daripada 209 anggota yang diketuai Ketua Timbalan Penolong Negara Roslan bin Mat Zahad dengan moto Kedaulatan dan Keselamatan Negara tanggung jawab bersama. Kontingen ini membariskan anggota tugas am, penguasa pasukan kawalan khas dan pasukan taktikal khas lengkap bersenjata dan siap siaga dalam apa jua keadaan. Berikut ialah kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mendahului kontingen ialah pasukan pancaragam terdiri daripada 60 anggota diketuai Tolong Kanan Kuasa Bomba Ahmad Najabah bin Zuil serta dipimpin oleh Drum Major Muhammad Zul Amin bin Jumain. Cepat dan mesra, siap sedia setiap masa. Segak belangkah kini ialah 209 wira-wira merah diketuai oleh Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Firdaus Han bin Adwah Khan. Terdiri dari unit-unit khas didahului oleh Pegawai bomba lelaki dan wanita, Unit Emergency Medical and Rescue Services, Pasukan Penyelamat di Air, Unit Penyelamatan Kemalangan Jalan Raya, Pasukan Forensik Kebakaran, Unit Udara Bomba dan Pasukan Multi-Skills, Unit Hazmat dan CBRNE, Unit Kebakaran Struktur, Special Tactical Operation and Rescue Team of Malaysia Storm dan Unit Pengesat. Menyusul ialah kontingen terakhir komponen ketenteraman awam iaitu Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia atau ringkasnya SMART dengan kekuatan 84 anggota pegawai dan anggota yang diketuai oleh Major Syarul Nizam bin Jaafar dibantu Penguasa Bomba Muhammad Hafizul bin Abdul Halim dan Inspektor Muhammad Zukairi bin Idris. Pasukan penyelamat Ilin ini terdiri daripada gabungan pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Merupakan pasukan penyelamat kedua di ASEAN, ke-8 di Asia Pasifik dan ke-46 di dunia. Berikut ialah perarakan aset ketenteraman awam terdiri daripada didahului aset Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Aset Angkatan Pertahanan Awam Malaysia terdiri daripada 6 unit light rescue vehicle model Toyota Hilux dan Nissan Navara merupakan pacuan 4 roda yang digunakan dalam operasi harian di Pusat Kawalan Operasi Daerah, kerja-kerja rondaan dan menyelamat. 6 unit water rescue vehicle merupakan kenderaan menyelamat di air yang digunakan dalam operasi mencari dan menyelamat. Terdiri daripada 2 unit amphibious model Silix yang boleh digerakkan di darat dan juga di air. 2 unit boat aluminium dan 2 unit rubber inflatable boat kenderaan menyelamat di air juga digunakan dalam operasi pemindahan mangsa banjir. Turut berada di atas kenderaan Water Rescue Vehicle WRV ialah pegawai dan anggota APMM yang berpakaian menyelamat seperti Personal Flotation Device, Water Rescue Helmet, Self-Contained Underwater Breathing Apparatus Scuba dan Penyelamat Pantai APMM. 2 unit medical rescue vehicle model Toyota Hilux dan Toyota Hiace merupakan kenderaan yang digunakan bagi memberikan perkhidmatan rawatan kepada mangsa. 5 unit heavy rescue vehicle model Tatraman dan Iveco merupakan kenderaan berat pelbagai guna yang digunakan semasa operasi bencana, khususnya untuk operasi pemindahan mangsa bencana dan membawa bekalan bantuan serta anggota yang terlibat dalam operasi. Dengan tekad mulia, maju berwawasan, mencipta
disimpan sebagai bahan pameran sejarah dan rujukan ilmiah. Seterusnya, 13 unit Rapid Intervention Motorcycle RIM terdiri daripada Motor Fire, Motor Medic dan Motor Rescue yang digunakan untuk sampai lebih pantas ke lokasi insiden. Meneruskan perarakan ialah satu unit kenderaan komunikasi dilengkapi dengan Rapid Deploy Unit dan Very Small Aperture Terminal yang digunakan semasa operasi penyelamatan dan pemadaman yang tiada liputan rangkaian grid. Seterusnya, 2 unit Fire Investigation Vehicle yang digunakan untuk kerja-kerja penyiasatan secara saintifik dan sistematik tentang sebab, punca dan hal keadaan kebakaran. Bergerak di laluan kini, 2 unit Emergency Medical Rescue Services Vehicle EMRS dilengkapi dengan peralatan perubatan untuk memberikan rawatan awal kecemasan dan pengurusan trauma kepada mangsa. Seterusnya adalah 2 unit jentera yang digunakan oleh unit pengesan bagi membawa anjing-anjing pengesan ke lokasi kecemasan bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat dan juga penyiasatan kebakaran. Menyusul ialah aset-aset utama yang digunakan dalam operasi mencari dan menyelamat di air dan operasi bencana banjir. Bergerak di laluan ialah 2 unit Amphibious Rescue Inflatable Boat dan diikuti 2 unit Rapid Intervention Boat. Seterusnya adalah jentera-jentera pasukan bomba sukarela PBS melintasi pentas 2 unit jentera milik PBS Sentul dan PBS Gombak diikuti dengan 1 unit water tanker milik PBS Berapit Pulau Pinang. Bakal melintasi pentas 1 unit jentera pemadaman foam tender Bomba Malaysia Airport yang dilengkapi dengan High Reach Extendable Turret bagi pemadaman jarak dekat dengan piercing nozzle untuk menembus badan pesawat. Seterusnya membuat pemadaman dilengkapi dengan kamera forward looking infrared bagi operasi dalam penglihatan yang rendah. Melintasi pentas ialah 1 unit kenderaan pameran bergerak digunakan bagi program kempen keselamatan dan kesedaran awam dalam memastikan maklumat keselamatan dan pencegahan kebakaran dapat disebar luas kepada ahli keluarga Malaysia. Seterusnya, 1 unit Light Fire Rescue Tender dan 1 unit Fire Rescue Tender yang merupakan jentera utama jabatan ini dilengkapi dengan tangki air masing-masing berkapasiti 1,600 liter dan 3,600 liter, pam tangga serta pelbagai alatan menyelamat. Disusuli 1 unit jentera hazmat dilengkapi dengan pelbagai peralatan canggih bagi pengesanan, pengenalpastian dan pemantauan bahan berbahaya yang merupakan jentera utama yang digunakan bagi menangani insiden membabitkan toxic industrial chemicals dan weapons of mass destruction. Seterusnya, 1 unit jentera high performance pump module dilengkapi pump berkuasa tinggi bagi membekalkan air yang banyak dalam tempoh yang singkat digunakan sewaktu operasi pemadaman kebakaran hutan dan tanah gambut. Seterusnya adalah jentera khas bagi operasi pemadaman dan penyelamatan di bangunan tinggi dan tempat curam. 1 unit jentera khas turntable ladder yang boleh mencapai ketinggian 37 meter dan 1 unit aerial ladder platform turntable dengan tangga yang boleh dinaikkan sehingga 37 meter. Dan yang terakhir, 2 unit foam tender yang digunakan dalam operasi pemadaman kebakaran melibatkan bahan hidrokarbon dan bahan cair mudah terbakar, terutama di depo atau pusat penapisan minyak. Berikut ialah perarakan kontingen keselamatan negara terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia dari pasukan darat, laut dan udara, pasukan polis Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.
Berikut ialah pancaragam agensi penguasaan maritim Malaysia terdiri daripada 37 anggota pimpinan Lieutenant Maritim Muhammad Amirul bin Abdullah. Turut serta ialah Ketua Pancaragam Pegawai Waran 1 Maritim Abu Bakar bin Ani dan Drum Major Bintara Muda Maritim Nordin bin Muhammad. Menyusul ialah kontijen agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia diketuai Komander Maritim Muhammad Zulfahmi bin Muhammad dengan kekuatan 340 pegawai dan anggota lain-lain pangkat. Maritim Malaysia merupakan agensi yang menguatkuasakan undang-undang persekutuan yang terpakai di zon Maritim Malaysia. Agensi ini turut dilengkapi dengan pelbagai aset laut, darat dan udara. Turut dipertontonkan ialah aset darat dan laut terdiri daripada dan merupakan keluaran tempatan bot perkasa 36 keluaran tahun 2021 berukuran 12 meter dengan kelajuan 47 knot digunakan untuk misi meminta sasaran yang melakukan aktiviti menyalahi undang-undang negara. Bot Benteng 01 keluaran tahun 2020 merupakan rigid hull fender boat berukuran 12.50 meter dengan kelajuan mencapai 60 knot digunakan oleh pasukan tindakan khas dan penyelamat. Perolehan bot ini dilakukan semasa Ops Benteng bagi mengekang kemasukan migran ke dalam negara. Bot Petir 83 keluaran tahun 2021 berukuran 12 meter berkemampuan mencapai kelajuan 50 knot dalam misi memintas dan menyelamat. Baiklah, mengakhiri perarakan Aset APMM ialah penampilan 25 kanak-kanak berpakaian seragam Maritim Malaysia, simbolik penerus legasi generasi masa hadapan yang patriotik serta keberadaan agensi kepada negara dan rakyat. Untuk makluman, anak-anak cilik ini merupakan anak-anak warga Maritim Malaysia dengan penuh semangat dan keterujaan megah menggayakan seragam seperti ibu bapa mereka. Bertemakan Keluarga Malaysia teguh bersama, Polis Diraja Malaysia berjaya mengekalkan keamanan dan kesejahteraan rakyat di samping mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni. Sejajar dengan penubuhan pasukan selama 211 tahun ini mencerminkan kematangan pasukan dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman negara. Detachment PDRM diketuai Yang Dihormati Deputy Inspector General Tan Sri Razarudin bin Hussein Elias Abdul Rasid, Timbalan Ketua Polis Negara, terdiri daripada 5 detachment dengan kekuatan 1,443 anggota. Mendahului detachment PDRM ialah unit berkuda pasukan simpanan persekutuan terdiri daripada 30 penunggang dan kuda dari bagar polo, poni, Arabian dan warm load dan diketuai sendiri oleh Yang Dihormati Deputy Inspector General Tan Sri Razarudin bin Hussein Elias Abdul Rasid. Ditubuhkan pada 22 Ogos 1984 dan berperanan dengan tugas-tugas ketenteraman awam seperti cegah rusuhan, pasukan istiadat berkuda dan rondaan cegah jenayah serta rondaan di sempadan negara. Mendahului kontijen ialah Pancaragam Pusat PDRM pimpinan ASP Mesmoro bin Edward dan Drum Major Sarjan Alif Akbar bin Abdul Qayyim dengan kekuatan seramai 87 anggota. Menyusul ialah detachment pembawa bendera diketuai Superintendent Muhammad Zairi bin Badrul Elias Badrul, terdiri daripada 100 kadet inspektor pembawa jalur gemilang dan Sang Saka Biru.
Malaysia diketuai oleh DSP Muhammad Ruzwan bin Abdul Kadir dengan keanggotaan seramai 380 pegawai dan anggota. Membariskan 101 pegawai dan anggota berpakaian kerja tugas am atau working dress beserta dengan pakaian seragam polis tahun 1974, pakaian seragam polis Persekutuan dan pakaian seragam polis Bukit Kepong. Diikuti unit polis Pelancong terdiri daripada 101 pegawai dan anggota. Misi PBB lengkap dengan beret biru terdiri daripada 77 pegawai dan anggota dan seterusnya 101 pegawai dan anggota polis trafik yang berperanan menjalankan tugasan keselamatan lalu lintas dan penguatkuasaan trafik. Jasa dan pengorbanan pesara polis Diraja Malaysia amat dihargai. Kita berikan tepukan kepada Detachment Pesara Polis dengan kekuatan 73 pesara diketuai DSP Pesara Muhammad Yusof bin Hashim. Seterusnya, Pancaragam Polis Diraja Malaysia Kontingen Kedah, pimpinan ASP Zelfa binti Zainal Abidin dan dibantu oleh Drum Major Sub Inspector Abdul Rasid bin Abdullah dengan kekuatan 42 anggota. Mengikuti di belakang Detachment Pakaian Operasi Tugas Am dengan kekuatan 587 pegawai dan anggota diketuai DSP Muhammad Izzuan bin Marzuki. Pakaian operasi digunakan ketika tugasan melibatkan tindakan fizikal dan masak seperti operasi, serbuan, serangan dan sebagainya. Detachment Pakaian Operasi. Detachment Pakaian Operasi terdiri daripada 101 pegawai dan anggota diikuti 101 pegawai dan anggota pasukan Gerakan Am Infantry, 101 pegawai dan anggota pasukan Gerakan Am Senoi Perak, 51 pegawai dan anggota pasukan Polis Marine dengan 25 pegawai dan anggota pasukan Polis Marine, 51 pegawai dan anggota pasukan Simpanan Persekutuan, 51 pegawai dan anggota Public Order and Riot Unit atau lebih dikenali dengan panggilan BORU dan 51 pegawai dan anggota Light Strike Force. Seterusnya ialah unit haiwan K9 PDRM terdiri daripada 20 pegawai dan anggota diketuai ASP Alagu Mani Anak Lelaki Marugia. Unit K9 mula beroperasi pada Jun 1968 dan kini mempunyai 94 ekor anjing yang ditempatkan di seluruh negara terdiri daripada Barker German Shepherd, Belgium Shepherd dan Labrador. Unit ini berfungsi sebagai bantuan teknik dalam membantu siasatan polis seperti mengesan penjenayah, mencari dadah, mayat, senjata api dan bahan letupan serta orang hilang. berikut ialah persembahan khas yang diterapkan dengan elemen seni bela diri Melayu yang menjurus kepada ketaatan kepada raja dan negara bagi mempertahankan tanah air Malaysia yang dicintai. Terimalah persembahan 69 Komando Unit Tindak Khas.
Detachment Aset Kenderaan PDRM diketuai DSP Juliana binti Jamil dengan keanggotaan seramai 165 pegawai dan anggota. Mendahului SF PDRM ialah motosikal Kawasaki GTR 1400P dan Yamaha FJR 1300 yang digunakan bagi tugas-tugas kawalan lalu lintas, rondaan dan lain-lain yang berkaitan dengan penugasan JSPT. Kawasaki Z250 dan KLX 250 merupakan motosikal URB yang digunakan oleh Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti untuk tugas rondaan di pelbagai kawasan komuniti. Proton Prive 1.6 dan Honda Civic 1.8S dibekalkan melalui projek penswastaan dan digunakan sebagai kenderaan peronda di kontijen-kontijen mencegah jenayah serta membantu mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Proton X70 MPV dan Mitsubishi Outlander 2.4 digunakan untuk menguatkuasakan undang-undang lalu lintas oleh JSPT. Kita bergandingan merapikan Malaysia, gemuruh suara. Seterusnya, Toyota Hilux 2.8 merupakan kenderaan versi baru dan digunakan untuk membawa anjing-anjing dalam mengesan penjenayah, dada, mayat, senjata api dan bahan letupan di tempat kejadian. Menyusul ialah Toyota Hilux 2.5 digunakan oleh unit forensik Jabatan Siasatan Jenayah PDRM bagi membawa peralatan forensik untuk tugasan siasatan berkualiti dan efektif. Seterusnya, Nissan Navara NP300 2.5VL dan Mercedes Sprinter 515 CDI KA digunakan oleh cawangan persenjataan di Jabatan Logistik dan Teknologi PDRM dan dilengkapkan dengan sistem dan peralatan terkini dalam melaksanakan penugasan mengesan serta memusnahkan bom. Ford Transit 350L Panel Van 2.2 liter diesel Mobile Digital Forensics Lab digunakan oleh unit siasatan digital forensik komputer bagi siasatan peralatan ICT seperti komputer riba, tablet, telefon pintar dan lain-lain peralatan elektronik di tempat kejadian dengan lebih cepat dan tepat bagi mengurangkan risiko kehilangan bukti. Armour Personal Carrier IAG JOS digunakan oleh 69 komando sebagai kenderaan perisai dan juga untuk high risk VVIP getaway car dengan muatan 8 operatif dengan full gear. Chevrolet Colorado Crew Cab 2.8 dan Nissan Navara 2.5 digunakan untuk operasi anti-hijack rescue dalam pesawat dan bangunan serta dilengkapi dengan sistem tangga khusus untuk misi penyelamat oleh unit tindak khas Bukit Aman. Kenderaan jet ski digunakan oleh pasukan polis marine untuk menjalankan penguatkuasaan, keselamatan, serbuan serta operasi khas dan juga bantuan search and rescue. Boat Marine jenis Spear dan PSC-38 atau dikenali sebagai Tebuan Laut digunakan untuk tugas-tugas rondaan dan strike force di pesisir pantai dan perairan negara bagi mengekang pencerobohan parti dan kegiatan jenayah rentas sempadan. Seterusnya, water cannon Mercedes-Benz Aetros 1836 and command vehicle Scania K410 IBX
digunakan oleh pasukan simpanan persekutuan yang dilengkapi peralatan canggih, berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketenteraman awam bagi tujuan menyuraikan perimpunan haram dan rusuhan serta bertindak membantu cawangan tugas am, Jabatan Siasatan Jenayah dan sebagainya. Moga bersama perpaduan Acara diteruskan dengan kontingen Angkatan Tentera Malaysia dan dipersilakan Lieutenant Colonel Yusri Zam dari Markas Pemerintah Medan Barat Tentera Darat untuk meneruskan acara. Memulakan perarakan kontingen Angkatan Tentera Malaysia, hadirin akan dipersembahkan demonstrasi menyelamatkan tebusan bagi mempamerkan kompetensi taktik, teknik dan prosedur dalam penggemburan jarak dekat bagi menyelamatkan tebusan oleh pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada gabungan 21 grup gerak khas, pasukan khas laut dan pasukan khas udara. Penggembur telah dilatih dengan pelbagai kemahiran dan keupayaan di dalam pelbagai situasi untuk menyelamatkan tebusan dalam apa jua keadaan sekalipun. Demonstrasi ini akan dibantu oleh anjing perang tentera darat yang akan bertindak sebagai anjing pengesam bom dan bahan letupan serta membuat penjejakan sekiranya pengganas berjaya meloloskan diri. Sebagai blocking, 3 buah Rapid Intervention Vehicle yang bertindak membawa anggota penggempur dan 4 buah Scrambler sebagai kumpulan keselamatan. Penggempur telah dilatih dan merancang untuk membuat blocking ke atas bas yang telah dikenal pasti sebagai kenderaan pengganas yang mempunyai tebusan. Pemilihan tempat bagi melaksanakan sekatan ini mengambil kira aspek yang akan memberi kelebihan kepada pihak penggempur. Setelah tebusan dikenal pasti, penggempur akan membuat penarikan kuah bersama tebusan ke tempat selamat untuk tindakan seterusnya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan gemuruh kepada tim penggempur ataupun tim demonstrasi itu tadi. Seterusnya adalah perarakan aset dari pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia. Perarakan aset dimulakan dengan 4 buah motosikal Scrambler berkuasa 250 cc yang digunakan dalam sebarang penugasan. barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban. Seterusnya adalah Rapid Intervention Vehicle yang mampu melaksanakan operasi penggemburan melawan keganasan. Diikuti dengan kenderaan WMTEC yang merupakan Special Operation Vehicle
Ianya dilengkapi dengan senjata heavy machine gun 12.7 mm. Berikut adalah command vehicle. Kenderaan ini akan diatur gerak sebagai pusat kawalan operasi. Seterusnya adalah 2 buah Special Operation Craft. Kami mohon doa. Bot ini memiliki enjin berkuasa 300 kuasa kuda. Semboyan telah berbunyi menuju medan baki. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Siap Mendahului kontingen seterusnya ialah Pancaragam Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja dan Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja. Seramai 42 anggota diketuai oleh Pegawai Warren 2 Al-Hadi bin Abu dan dibantu oleh Sarjan Saiful Abdullah bin Ahmad serta Sarjan Jacqueline bin Jonon. Menyusul di belakang adalah kontingen pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 21 grup gerak khas, pasukan khas laut dan pasukan khas udara yang terdiri daripada 207 orang diketuai Lieutenant Colonel Dennis Mapan. 21 grup khas merupakan pasukan khusus tentera darat dengan cokol kata cepat dan cergas, berkepakaran untuk melaksanakan operasi khas di daratan dan operasi parachut serta operasi amfibi berskala kecil. Dengan cokol kata sentiasa yang terbaik, pasukan khas laut atau PASKAL terlatih dengan pelbagai teknik operasi maritim. Pasukan khas udara atau PASKAL dengan cokol kata mereka cepat, senyap, pasti. Dan seterusnya, Brass Band Gabungan 10 Brigade Para terdiri daripada gabungan pasukan infanteri para dengan kekuatan 47 anggota di bawah pimpinan Drum Major Pegawai Warren 2 Azrul Hafiz bin Jamaluddin dibantu Drum Major Pegawai Warren 2 Ahmad Rashidi Baharin. 10 Brigade Para dengan leading para battle group berkekuatan seramai 15 pegawai dan 540 anggota diketuai oleh Lieutenant Colonel Ramzan bin Chani selaku battle group Commander Eagle. Beret Maroon adalah lambang organisasi pasukan lintas udara atau Airborne Force by Design. 10 Brigade Para adalah sebagai trump card Panglima Tentera Darat serta sebagai simpanan Angkatan Tentera Malaysia bagi sebarang atur gerak strategik. Diikuti di belakang kontingen 10 Brigade Para adalah 2 buah kenderaan Supercat 6x6 All-Terrain Mobile Platform Mark III. Seterusnya, 6 buah motosikal scrambler Kawasaki 200cc. Kenderaan ini digunakan oleh kumpulan tinjauan Pandora. Mereka juga dilengkapi dengan senjata anti-tank. Menyusul di belakang adalah 4 buah kenderaan Wemtech. Kenderaan ini dilengkapi dengan sistem persenjataan heavy machine gun dan 40mm automatic grenade launcher. Seterusnya, 6 buah meriam 105mm LG-1 Mark III. Meriam ditarik menggunakan kenderaan derek meriam jenis Vamtech. Meriam 105mm LG-1 Mark III boleh menembak sehingga jarak maksima sejauh 10 kilometer. Seterusnya,
Kontingen 4 Brigade Mechanized yang akan menampilkan perbarisan tempur elemen mechanized. Perbarisan tempur elemen mechanized merangkumi aspek taktikal, teknikal dan prosedur yang melibatkan atur gerak tim combat di dalam fasa ofensif. Atur gerak tim combat bersama elemen bantuan adalah berdasarkan peringkat detection, confirmation and counter reaction. Sedang berada di hadapan pentas adalah trup pengawasan yang melibatkan 2 buah kereta perisai tempur Jupiter Surveillance akan melaksanakan operasi pengawasan di kawasan tanggungjawab. Sedang kelihatan sekarang mas sedang dinaikkan. Ketinggian maksimum mas adalah 6 meter. Setelah maklumat musuh diperolehi, trup pengawasan akan diatur gerakkan ke lokasi bagi meneruskan operasi pengawasan. Maklumat yang diperolehi akan disampaikan kepada Ketua Kumpulan Tempur. Seterusnya Ketua Kumpulan Tempur akan membuat perkiraan keadaan dan mengatur gerakkan satu tim combat mechanized untuk melaksanakan tinjauan rapat. Seterusnya memusnahkan musuh di lokasi yang telah dikenal pasti. Kaedah serangan yang dilakukan adalah secara fighting through objective, iaitu dengan mengatur gerakkan tim combat untuk melaksanakan serangan bersama anggota tempur. Anggota tempur akan diturunkan sebelum objektif dan seterusnya meneruskan serangan bagi menawan objektif. Anggota tempur juga akan memastikan tiada sebarang ancaman dari senjata musuh yang dapat menembusi kereta perisai. Serangan melepasi garisan eksploitasi, anggota tempur akan menaiki kereta perisai bagi meneruskan operasi pengejaran. Turut bergerak di belakang adalah 4 buah kenderaan pendekar. Menuju ke pentas adalah kumpulan echelon. Kumpulan echelon adalah untuk memastikan tim combat berada dalam status kesiagaan yang tinggi pada sebelang masa di medan peperangan. Kumpulan echelon yang terdiri daripada kereta perisai tempur Adnan, Armor Vehicle Recovery,
dan Adnan Amerika Fighter serta Adnan Ambulance. Dan seterusnya mendahului kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia ialah Pancaragam Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dengan kekuatan seramai 60 anggota diketuai Lieutenant Commander Muhammad Shamran bin Ramli TLDM selaku pengarah muzik dan dibantu oleh pegawai Warren 1 PGM Iwan Izani bin Johari. Drum Major pegawai Warren 1 PGM Azumi bin Zainal. Mengikuti derap langkah penuh teratur di belakang adalah kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia dengan jogan kata sedia berkorban. Kontingen ini juga terdiri daripada 367 orang anggota diketuai Komander Syarul Zikri bin Abdul Jalil. Kenderaan pembawa misail, torpedo dan prio api digunakan oleh kapal-kapal TLDM. Kenderaan pertama membawa misail Exocet MM40 dan misail Exocet SM39 serta torpedo lightweight A244S dan prio api MR80. Kenderaan kedua membawa sebuah recompression chamber yang digunakan untuk rawatan dan sebuah mine disposal vehicle digunakan untuk mencari dan memusnahkan prio api dasar laut. Juga anggota pasukan penyelam TLDM yang memperagakan peralatan selam yang digunakan bagi tujuan operasi dan latihan. Istimewa hari ini turut berada di atas bot adalah artis yang membintangi filem Pascal the Movie, Ahmad Alfian atau Jeb, Taufik Hanapi atau Ustaz dan Hafizul Kamal atau Yan. Seterusnya, sebuah rigid hull inflatable boat yang digunakan oleh pasukan khas laut. Dan mendahului kontingen Tentera Udara Diraja Malaysia ialah Pancaragam Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia dengan kekuatan seramai 50 anggota. Pimpinan Kapten Sabri bin Hamil TUDM selaku pegawai Pancaragam dibantu pegawai Warren 2 Muhammad Fairul bin Mahat. Drum Major Sarjan Udara Muhammad Zulkifli bin Wandi. Dan kontingen seterusnya Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Kontingen ini terdiri daripada 3 pegawai dan 356 anggota diketuai Juruterbang Lieutenant Colonel Muhammad Amir bin Musa TUDM. Kawalan ruang angkasa untuk digunakan bagi tujuan damai di samping menghalang penggunaannya oleh pihak musuh. Ia melibatkan offensive airstrike, defensive counter air dan operasi defensive suppressive. Pegawai Sukhoi. Kenderaan jenis low loader digunakan untuk membawa misal dan roket pesawat TUDM. Kenderaan pertama membawa satu misal KH-31A dan misal KH-31P serta satu misal KH-59. Kenderaan kedua membawa misal yang digunakan oleh pesawat Sukhoi, misal KH-29 dan misal R-77. Kenderaan ketiga membawa misal digunakan oleh pesawat Sukhoi, Hawk dan Hornet. Mendahului kontingen seterusnya ialah Brass Band Gabungan Brigade ke-11 Infanteri Malaysia seramai 37 anggota yang diketuai oleh pegawai Warren 2 Rizal bin Adan dan dibantu oleh Staf Sarjan Wan Nazri bin Jemat. Melangkah dengan penuh bergaya adalah
Kontijen Veteran Angkatan Tentera Malaysia yang diwakili oleh Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Kontijen terdiri daripada 3 pegawai dan 126 anggota Angkatan Tentera Malaysia yang mewakili ketiga-tiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia dan diketuai oleh Lieutenant Colonel Besar Tamsir bin Marhaban. Seterusnya, Pancarangan Pusat Kor Ahmad Diraja dengan kekuatan anggota 57 anggota diketuai Major Zaiful Azman bin Zainal Abidin selaku pengarah muzik dan pegawai Warren 2 Mat Zain bin Meadows selaku Band Sergeant Major, Drum Major Sergeant Ahmed Fikri bin Ismail. Kontijen seterusnya, Ketumbukan Tentera Darat Malaysia yang terdiri daripada gabungan elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan khidmat yang terdiri daripada 369 orang yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Azmi bin Muhammad Noor. Elemen tempur merupakan penggempur utama terhadap sesuatu atugerak yang mampu diatugerakkan dalam apa jua musim, keadaan muka bumi dan cuaca sekalipun, sama ada di waktu siang atau malam. Bagi elemen bantuan khidmat terdiri daripada ketumbukan keanggotaan yang berkepakaran dalam menentukan kelangsungan atau gerak elemen tempur dan bantuan tempur. Turut serta tim anjing perang yang terdiri daripada anggota dan anjing yang cukup terlatih dalam tugas-tugas menjejak dan mengesan. Kesiapsiagaan ketumbukan pasukan Tentera Darat Malaysia turut disokong oleh aset pertahanan terkini. 2 buah kereta Honda Civic ianya digunakan oleh pasukan dari Korps Polis Tentera Diraja untuk tugas penguatkuasaan dan tugas pengirim. 6 buah motosikal scrambler yang digunakan untuk tugas rondaan dan tinjauan. Yang juga digunakan untuk tugasan rondaan dan tinjauan. Dua buah truk 1 tan FFR yang digunakan sebagai kenderaan perhubungan radio bergerak. 2 buah kenderaan Toyota X-Band yang merupakan terminal komunikasi satelit S-Band. Ianya berupaya untuk menghantar video, data serta gambar semasa di medan pertempuran. 4 buah kenderaan G-Wagon yang dilengkapi dengan sistem persenjataan anti-tank guided weapon Metis M dan persenjataan heavy machine gun. Seterusnya, 4 buah Wemtech yang dilengkapi dengan senjata 12.7mm heavy machine gun dan 40mm automatic grenade launcher. Seterusnya, 2 buah GK Mark 1 yang dilengkapi dengan senjata gun gun dan 12.7mm heavy machine gun. Diikuti di belakang 2 buah Wemtech Igla SLU adalah sistem persenjataan Igla yang merupakan misal pertahanan udara arah rendah yang menggunakan kenderaan jenis Wemtech sebagai platform. Diikuti kenderaan Rapid Ranger dan Rapid Rover. Kedua-dua kenderaan ini dilengkapi dengan misal pertahanan udara arah rendah jenis Starstreak. Seterusnya adalah 2 buah meriam 105mm Pack Howitzer L5 bersama kenderaan penarik. Diikuti dengan 2 buah meriam Lincoln. Meriam ini digunakan untuk pertahanan udara. Diikuti
155mm G5 Mark III yang ditarik oleh kenderaan penarik meriam jenis Mantrike. Meriam ini dikategorikan sebagai medium guard dan mampu menembak ke sasaran sehingga jarak maksimum 30 km dan 39 km dengan base blade. Menghampiri pentas utama adalah sistem roket lancar berganda atau Astros 2. Aset ini mampu menembak 5 jenis roket dari kaliber yang berbeza. Seterusnya adalah 2 buah hospital medan yang akan digunakan di Barisan Harapan semasa operasi. Seterusnya adalah aset jabatan jenis taktikal lengkap, terdiri daripada Automatic Bridge Equipment atau ABEL dan juga Bridge Vehicle atau BV. Tactical Floating Bridge Asset atau dikenali sebagai Jabatan Tactical Pontoon terdiri daripada Short Integrated RAMP, Long End Rampler dan Standard Module. Jabatan ini mampu dipasang dan dibina dalam masa yang singkat. Tactical Mobility Support System TMSS. Kenderaan ini merupakan sebuah kenderaan pembawa Fast Composite Roadway atau FCR. Ianya berfungsi menyediakan laluan sementara bagi kenderaan yang berat dan beroda atau berantai di kawasan tanah berpaya. 2 unit berikutnya adalah kenderaan perisai lipan bara yang dilengkapi dengan persenjataan jenis Gatling gun. Aset berikutnya adalah kenderaan perisai komputer 8x8 yang terdiri daripada beberapa jenis varian. 2 buah kenderaan pertama ini dilengkapi dengan persenjataan 25mm. 2 buah seterusnya adalah kenderaan perisai komputer Armor Mortar Carrier yang dilengkapi dengan mortar 120mm. Mengikuti belakang adalah 2 unit melintasi adalah kenderaan berperisai jenis Malaysian Infantry Fighting Vehicle ataupun MIFV. Kenderaan ini merupakan kenderaan perisai berantai dan dilengkapi dengan persenjataan 12.7mm heavy machine gun. Diteruskan dengan kenderaan komputer. 2 buah komputer yang menggunakan senjata 30mm. 2 buah kenderaan seterusnya dilengkapi dengan persenjataan anti-tank guided weapon ataupun ATGW. Dan seterusnya 2 buah kereta perisai engineering nuclear, biological and chemical reconnaissance vehicle yang digunakan untuk mengesan dan mengenal pasti agen biologi dan radiasi. Hadirin sekalian, sekarang dipersembahkan Rentaka. Rentaka merupakan kereta perisai kompak yang sesuai untuk keperluan urban warfare dan anti-riot. Rentaka telah dilancarkan dan telah diperkenan untuk dinamakan
oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 28 Mac 2022. Diikuti adalah High Mobility Armored Vehicle yang diberi nama Tarantula. Kenderaan ini telah dilancarkan dan dinamakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 2 April 2021 ketika menjawat Menteri Kanan Pertahanan. Rentaka dan Tarantula dikeluarkan oleh syarikat tempatan iaitu Mildef International Technologies Sdn Bhd. Sedang melintasi di hadapan pentas utama adalah 2 buah kereta pengangkut kereta kebal yang telah sedia di atasnya kereta kebal pendekar. Mendahului kontingen seterusnya ialah Pancaragam Wanita seramai 29 anggota diketuai Lieutenant Nurul Fatin Haja binti Ismani dan Drum Major Staff Sergeant Farziana binti Adam. Para hadirin yang dimuliakan, sila alihkan pandangan semua kepada kontingen yang akan membuat lintas hormat. Salah satunya kontingen Sri Kandi Negara yang turut sama dalam pembarisan berjalan lalu pada pagi ini. Kontingen wanita Angkatan Tentera Malaysia diketuai Lieutenant Colonel Siti Zuraida binti Ahmad Zudi dari Tentera Darat Malaysia dan turut sama Subaltan Pembarisan Lieutenant Commander Siti Nur Azimah binti Jamaluddin TLDM dan Captain Yasti binti Zulkifli TUDM. Sri Kandi Angkatan Tentera Malaysia adalah gabungan terbaik seramai 209 orang wanita Angkatan Tentera Malaysia dari Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara di Raja Malaysia. Mendahului kontingen seterusnya adalah Brass Band Gabungan Brigade ke-7 Infanteri Malaysia seramai 37 anggota dan diketuai oleh Pegawai Wara 2 Mozaid bin Tukimon. Kontingen seterusnya adalah kontingen pasukan simpanan. Kontingen ini adalah dari bahagian pasukan simpanan atau Askar Wataniah yang menggabungkan kontingen Askar Wataniah, pasukan simpanan tentera udara dan pasukan simpanan tentera laut yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Raja Nur Hafiz bin Raja Nur Afendi dari Regimen ke-508 Askar Wataniah. Dan seterusnya adalah Pancaragam dari Pusat Latihan Muzik Tentera Darat seramai 43 anggota. Pimpinan Staff Sergeant Syahrizal bin Ardi dibantu Sergeant Zainuddin bin Lamli. Pancaragam ini terdiri dari gabungan brass band dan serunai dari pasukan Tentera Darat, Laut dan Udara serta askar Timbalan Setia Negeri Johor.
akan meneruskan kesinambungan dalam menjalankan misi pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di Lubnan, UNIFIL. Kontingen ini akan berlepas ke Lubnan pada 27 Oktober 2022 bagi misi selama 1 tahun. Bergerak di belakang kontingen adalah aset yang akan digunakan adalah 4 buah Toyota Land Cruiser Prado. Diikuti dengan 4 buah truk 1 tan FFR. Dan yang terakhir adalah 2 buah kereta perisai RPZ Condor Twin GPMG. Kendaraan ini telah berusia 40 tahun tapi masih gagah dan masih kental beraksi. Mula digunakan oleh Tentera Darat Malaysia pada tahun 1982 dan telah terlibat dengan misi luar negara. Antaranya ialah misi UNPROFOR dan I4 di Bosnia, misi UNISOM di Somalia, yang mana kenderaan ini telah terlibat dalam pertempuran di Bakara Market pada 3 dan 4 Oktober 1993 di Mogadishu, Somalia, serta misi UNIFIL di Lubnan sehingga sekarang. Terima kasih Lieutenant Colonel Yusri Zambin Yunus dari Markas Medan Barat Tentera Darat. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Pang Jing Fei.